menyampaikan masalah pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia. Pengangguran ialah suatu keadaan ramai orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kadar pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia didapati semakin meningkat dari semasa ke semasa. Masalah pengangguran berlaku di kalangan pengangguran akibat penyebaran COVID-19. Seterusnya, masalah pengangguran juga berlaku di kalangan siswazah. Di samping itu, pengangguran ini juga berlaku di kalangan rakyat yang memilih pekerjaan mengikut cita rasa mereka. Isu pengangguran ini seringkali diperkatakan di media masa media cetak. Contohnya, kita sering melihat berita di rada akhbar atau kaca televisyen yang membincangkan betapa seriusnya masalah pengangguran dalam kalangan belia di negara ini. Berdasarkan data Jabatan Perangkatan Malaysia, kita mendapati bahawa golongan belia merupakan penyumbang tertinggi kepada jumlah pengangguran di Malaysia. Oleh itu, timbul pelbagai persoalan dalam kalangan rakyat Malaysia mengenai punca masalah pengangguran berlaku dalam kalangan belia dan kesan kepada rakyat dan negara sekiranya pengangguran terus berlaku. Pengangguran di Malaysia tidak dinafikan memberi kesan yang negatif kepada sosial dan ekonomi sesebuah negara. Kadar pengangguran yang tinggi menggambarkan ekonomi negara tersebut bukan pada tahap yang baik. Dari aspek ekonomi, pengangguran boleh mengurangkan pendapatan dan keluaran negara. Sekiranya ramai tenaga buruh yang menganggur, maka pengeluaran dari beberapa sektor ekonomi akan berkurangan dan akibatnya keluaran negara bagi negara berkenaan akan berkurangan. Pendapatan atau keuntungan pengusaha akan berkurangan. Ini akan mengurangkan jumlah cukai pendapatan dan cukai keuntungan syarikat yang dapat dipungut oleh kerajaan dan seterusnya akan mengurangkan pendapatan negara. Selain itu, pengangguran akan menyebabkan menurunkan taraf hidup. Taraf hidup penduduk di sesebuah negara diukur dengan penggunaan per kapita. Apabila terdapatnya ramai tenaga buruh yang menganggur, maka keluaran negara kasar akan berkurangan dan seterusnya akan mengurangkan pendapatan per kapita. Apabila pendapatan per kapita rendah, maka taraf hidup penduduk juga akan rendah. Dari segi sosial, pengangguran akan menyebabkan peningkatan kadar jenayah dalam kalangan masyarakat akibat dari masalah kewangan yang dihadapi oleh pengangguran, maka mereka sanggup melakukan rompakan, pembunuhan dan lain-lain kegiatan antisosial untuk mendapatkan wang. Hal ini akan menyebabkan pelbagai ancaman kepada orang awam dan keselamatan dalam negara. Hari Convocation sememangnya hari yang membanggakan dan menggembirakan rakan bagi ramai graduan. Namun hari graduasi bukanlah pengakhiran kepada semua perjuangan. Sebaliknya, ia merupakan semboyan yang menandakan bermulanya perjalanan dan perjuangan bagi para graduan dalam melangkah ke alam pekerjaan dan sebagainya. Ada graduan yang meneruskan kecemerlangan dengan mendapat pekerjaan. Tidak kurang juga ada yang membuat keputusan untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Namun ada juga yang kurang bernasib baik kerana mereka masih bergelut dalam mencari pekerjaan dan kemelut pengangguran. Berdasarkan statistik kadar kebolehpasaran graduan di Malaysia berada pada kadar melebihi 80%, dicatatkan sejak 2018 iaitu sebanyak 80.2%. Manakala kebolehpasaran belia pada 2020 sebanyak 84.4% berbanding 86.2% pada tahun 2019 iaitu tahun sebelum krisis. Punca berlakunya masalah pengangguran dalam kalangan belia ialah sikap golongan belia yang suka memilih jenis pekerjaan. Golongan belia dalam masa ini lebih cenderung memilih pekerjaan yang bergaji tinggi dan tidak tergolong dalam pekerjaan 3D iaitu pekerjaan yang kotor, sukar dan berbahaya. Hal ini dapat dibuktikan melalui jumlah pekerja tempatan yang bekerja di sektor pertanian. Perindustrian dan pembinaan sebagai buruh kasar adalah amat sedikit jika dibandingkan dengan warga asing. Malangnya, pekerjaan yang menjadi pilihan dan impian kebanyakan belia adalah sangat terhad jika dibandingkan dengan jumlah graduan yang dihasilkan oleh Institut Pengajian Tinggi IPT pada setiap tahun.
Jumlah peluang pekerjaan di Malaysia sebenarnya banyak, terutamanya dalam sektor pertanian, pembinaan, perindustrian, tetapi disebabkan adanya sikap memilih jenis pekerjaan dalam diri belia ini telah menyebabkan pilihan pekerjaan menjadi terhad. Contohnya, kebanyakan golongan belia lebih memilih bekerja di dalam pejabat yang berpendingin hawa berbanding bekerja di ladang-ladang pertanian atau tapak-tapak pembinaan, kerana mereka tidak mahu berpanas di bawah cahaya matahari. Oleh itu, kadar pengangguran belia di negara ini adalah tinggi kerana pilihan pekerjaan yang diingini oleh golongan belia sangat terhad. Tegasnya, sikap memilih pekerjaan ini telah menyebabkan masalah pengangguran dalam golongan belia. Peningkatan kadar pengangguran pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dari kesan krisis pandemik COVID-19 bukan sahaja dialami oleh negara membangun seperti Malaysia, Indonesia, Mesir, Iran dan Pakistan. Malah, negara maju juga mengalami fenomena ini. Di Malaysia, wabak COVID-19 telah memberi kesan yang sangat besar kepada sistem pendidikan, kesihatan, sosial, politik dan ekonomi negara. Wabak COVID-19 ini berasal dari Wuhan, China. Cara penularan virus ini serupa dengan influenza melalui kesan pernafasan daripada batuk dan bersin. Virus ini dikatakan mudah berjangkit serta mengakibatkan seseorang mengalami gejala seperti demam, batuk, sesama, sesak nafas, bahkan boleh menyebabkan seseorang menghadapi komplikasi radang, paru-paru dan kesukaran bernafas, iaitu sindrom pernafasan angkut teruk 2. Oleh itu, bagi mengawal bilangan pesakit COVID-19 dari semakin meningkat, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan kepada rakyat bermula 18 Mac 2020. Situasi ini telah mengakibatkan beberapa sektor ekonomi seperti peruncitan, perniagaan, pelancongan dan perhotelan terpaksa ditutup agar penularan wabak COVID-19 ini dapat dibendung. Hari demi hari mencatat lebih ramai siswazah dalam guna tenaga tidak penuh dan siswazah meningkat secara ketara sebanyak 22.25% pada tahun 2020. Laporan Jabatan Perakaan Malaysia hari ini dalam sebaran statistik siswazah maupun bukan siswazah memperihalkan keseluruhan penawaran buruh siswazah serta golongan yang biasa mengikut ciri-ciri demografi dan sosioekonomi negara. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata, persekitaran ekonomi yang kurang memberangsangkan pada tahun 2020 dan kesannya terhadap jumlah pengangguran meningkat ketara sebanyak 22.5% atau 37,200 kepada 200,400 orang berbanding tahun 2019 iaitu 165,200 orang. Peratus pengangguran siswazah meningkat sebanyak 0.5% kepada 4.4% pada tahun 2020. Kategori peratus pekerja mahir 68.8%, trend menunjukkan trend penurunan 0.8%. Bukan itu sahaja, kategori pekerja separuh mahir menunjukkan peningkatan sebanyak 19.3%. Sebelum melabuhkan tirai, semua pihak perlulah mengambil serius dan berganding bahu dalam menangani masalah pengangguran yang berlaku dalam kalangan belia di negara ini. Hal ini dikatakan demikian kerana masalah pengangguran dalam kalangan belia ini semakin menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini. Misalnya, kerajaan dan pihak swasta perlulah duduk semeja dan mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baharu untuk memastikan golongan belia memperolehi pekerjaan yang sewajarnya. Dalam masa yang sama, pihak kerajaan juga perlu memberi pendadahan secara menyeluruh kepada para belia mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada menerusi pelbagai program supaya kadar pengangguran belia di negara kita menurun. Pengangguran ini hanya dapat diatasi jika semua pihak dapat duduk semeja untuk menyelesaikan masalah ini.